أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Teman-teman dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersama lagi dalam siri kuliah subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada pagi ini tuan-tuan sekalian, kita akan sambung perbincangan kita berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Insya-Allah kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Dan bagi mengesahkan dakwaan itu, mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Bapa mereka berkata, tidak, bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Dan semasa Yusuf dalam pergi, datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan. Lalu mereka menghantarkan seseorang pencari air bagi mereka. Setelah sampainya di perigi itu, ia pun menghulurkan timbanya, dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya, ia berseru dengan katanya, hai, ini sungguh menggembirakan. Ini adalah seorang budak lelaki yang cantik parasnya. Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf pun datang serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijual sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan setelah berlaku perundingan, mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja bilangannya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menghargainya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian, alhamdulillah, hari ini tersambung lagi kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, seperti kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam seperti yang telah kita baca pada hari kemarin. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi semua, setelah daripada keluarga Nabi Allah Yusuf alaihi salam, adik-beradik dia ni niat jahat dah pada dia, buat perancangan yang buruk dah pada dia dan sebagainya, maka mereka melaksanakan akan perancangan jahat yang mereka rencanakan itu. Maknanya tuan-tuan semua, segala perancangan jahat yang puak-puak dia rencanakan itu, mereka telah laksanakan, dan akhirnya dia mendengar nasihat daripada seorang daripada adik-beradik mereka yang kita namakan dengan nama
ahsanus sayyi'in. Hamba letak nama dianya ahsanus sayyi'in, maksudnya ialah orang yang paling baik di kalangan puak-puak penjahat. Ramai-ramai adik-beradik dia hak nakal-nakal ni tua-tua semua adalah seorang hak baik. Dah hak ni kata bunuh, hak ni kata uqtulu Yusufa, bunuhlah Yusuf itu, awitrahuhu ardan, ataupun capuk di tempat yang lain. Tapi kata kepada adik-beradik dia hak seorang ni agak juruhlah sikit berbanding dengan hak lain. Dia kata la taqtulu Yusuf, mu jangan bunuh Yusuf. Dia kata tak, jangan bunuh Yusuf itu. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, bahkan kamu capaklah dia tadi dalam telaga. Pokoknya biar dia hilang daripada kita dan juga keluarga. Ni orang kata ahsanus sayyi'in. Ramai-ramai orang hak jahat ni tuan-tuan, dialah hak paling baik sekali di kalangan puak-puak penjahat ni. Baiklah tuan-tuan semua, kita sambung lagi ya. Jadi apakala mereka ni tuan-tuan semua tahu Nabi Yusuf alaihi salam dalam telaga, waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, maka mereka pun baliklah bawa mari kepada ayah dia ni tuan-tuan semua, bidamin kadhibin, dengan darah yang palsu. Ni nak royak dia cuba nak menipu lagi bapa dia. Dia mari bawa baju Nabi Yusuf mulattakhan bidamin makzubin muftara. Dia lumurkan dengan darah yang palsu yang diletakkan di situ ya. Dia ambil darah seekor haiwan yang dia sembelih. Kemudian dia pun tuan-tuan semua, dia comolah kepada baju Yusuf alaihi salam tadi, supaya nak royak ceritanya supaya betul Yusuf dimakan oleh serigala. Sebab tu dia kata lidzalika qal ala qamisihi, atas baju Nabi Yusuf alaihi salam. Lakin iradatullah, tetapi kemahuan Allah Subhanahu wa taala tu tuan-tuan semua menunjukkan bahawasanya kesan daripada perbuatan jahat mereka itu apa dia ni ada. Lagu mana tuan-tuan? Bila dia kata Yusuf dimakan oleh serigala, Yusuf dimakan oleh serigala, dia comot darah. Okey, sekali pandai memang percaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan, Tuhan yang Maha Bijaksana, dia terlupa nak koyakkan baju Nabi Yusuf. Fanasu an yakhriqus thawba wa yashqawhu. Dia lupa nak soyak baju Nabi Yusuf. Kalaulah betul-betul Yusuf dimakan oleh serigala, mestilah baju Yusuf ni akan koyak tuan-tuan semua, sebab dia dimakan oleh serigala. Kalau betul lah macam tu, mestilah baju Yusuf akan koyak. Yang peliknya tuan-tuan semua, baju Yusuf tidak koyak. Nah, ni yang pelik sekali. Falam yusaddiqhum Yaqub, Nabi Yaqub tidak percaya. Wa a'rada anhum, dia berpaling daripada mereka, wa an kalamihim, dan daripada ucapan mereka. Dalam satu riwayat saya baca, dia sebut, dia kata Nabi Yaqub berkata, baiknya serigala, dia kata rawa Yaqub qala istihzaan. Disebutkan riwayat Nabi Yaqub berkata dalam keadaan dia ni buat nyanyi kepada anak-anak dia, ma ahlamaka ya zibu, dia terbaik sungguhmu ni serigala, takulu ibni, memakai anak aku, wala tashuqqu qamisah, mu tak sayak baju dia. Orang serigala seolah-olah serigala nak makan Nabi Yusuf ni kan. Dia sayak, dia pecah baju Nabi Yusuf, letak molek kan. Pada tu dia pun tuan-tuan semua makan Yusuf. Nabi Yaqub kata, ma ahlamaka ya dhibu, Allah baik sungguhlah mu ni wahai serigala, memakai anak aku, wala tashuqqu qamisah, baju pun tak sayak. Baiklah, oh serigala hak makan Yusuf ni baik sengotilah, dia kata deh. Makan Yusuf, dia kata baju pun tidak sayak. Ni tuan-tuan semua, nak rayak buat jahat lagu mana pun tuan-tuan, dia akan ada kesan dia. Dia akan ada kesan dia dah. Dia membuat lagu mana pun, kesan dia mesti akan ada. Pakar dia akan jumpa tuan-tuan semua ni. Katalah tuan-tuan semua, contoh ni contoh. Kalau tidak kita baca dah, orang ada mayat yang dibuang dalam hutan. Dah. Apabila kata hak wagi mayat tu dah kepada pihak berwajib, dia kepakaran dalam bidang dia tu tuan-tuan. Dia akan cari juga siapa jumpa. Kalau tak jumpa, maknanya dah ada orang, maknanya tak jumpa laki tu. Tapi macam mana boleh jumpa? Boleh jumpa tu berartinya ada sesuatu yang dilupai oleh orang tadi. Maknanya tuan-tuan semua nak sebut sini bahawa
Orang buat jahat ni pun tuan-tuan semua, adalah benda hak capik, ya Tuhan boleh bukti bahawa Tuhan yang makhluk boleh tahu, ya orang boleh cek bahawa memang dia lah tuan-tuan semua yang jahat. Jadi tuan-tuan semua, kelemahan yang mereka ada, mereka lupa. Dia terlalu excited oleh tahu Yusuf dah makan kau serigala dah, bagi dia agak buat klip baju cuma darah pelesu. Itu tadlis yang berlaku di kalangan anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Begitulah tuan-tuan semua ya. Dia rasanya lagu itulah. Tetapi tuan-tuan dikasih semua, kalau tengok di sini tak, perancangan jahat yang dibuat oleh manusia ni, ke mana-mana pun dia akan ada lubang hak tembus dia tuan-tuan semua. Buatlah ke mana-mana pun dia akan ada. Makan duit negara berjuta-juta, berbilion-bilion pun dia akan ada tubik ke mana-mana. Jahat ni tuan-tuan, dia akan capis. Sebab tu tuan-tuan tengok di sini, rahsia ni satu kitaran. Katakanlah orang kecek hamba. Tak lama nanti tuan-tuan, dia akan sapa kepada hamba, orang kecek hamba tu. Royak ke B, B royak ke C, C royak ke D. Ramai-ramai orang yang dia royak tu tuan-tuan semua, mestilah ada orang simpati dengan kita dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan semua yang berlaku ya. Jadi mereka ni buat baliklah kepada ayah mereka, Nabi Yaqub, baju Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yaqub tidak percaya. Kata Nabi Yaqub alaihi salam, dia kata, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Tak betul, dia kata, bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima oleh akal. Bahkan dia kata nafsumu telah menghiaskan kamu benda jahat menjadi baik. Kalau gitu kata Nabi Allah Yaqub alaihi salam, tak apalah, dah mu nak gitu kat aku dah. Nafsu kamu nak jahat kepada aku semua sekali, tak apa. Fa asbiru sabran jamilan, maka aku akan bersabarlah. Dan itu tindakan yang kamu buat kepada kami semua, daripada aku Nabi Yaqub, ayahmu sendiri ni, maka tak ada masalah lah. Aku bersabar di atas segala perbuatan kamu. Dah, aku bersabar. Jadi dah anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam bersepakat nak buat benda sedemikian, tidak menjadi masalah. Terpulanglah kepada kamu, tapi aku selaku seorang ayah, aku bersabar. Jadi dia kata, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamilun. Maka sabar itulah yang paling baik. Nak buat guna tuan-tuan. Dah nak lawan tak boleh. Anak-anak semua 10 orang pakai nak buat nak kaya. Nak lawan tak boleh. Apa senjata ada pada ayah? Senjata ada pada ayah ialah fasabrun jamil. Maka dia tuan-tuan semua, sabar itulah lebih baik bagi Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Jadi katanya, al-i'tisamu bis-sabri. Kita berpegang dengan kesabaran itu, minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah di atas kezaliman, di atas penipuan, di atas musibah, di saat kita ditimpa oleh mihnah. Itulah tuan-tuan semua yang ada dengan kita selaku hamba. Sabrun jamil maknanya sabrun la syakwa ma'ahu. Sabar yang tidak ada apa-apa pengaduan yang dibuat. Dia terima saja tuan-tuan semua akan isu yang berlaku itu. Maka Nabi Yaqub alaihi salam, dia bersabar kepada Allah, dia bersabar dalam kehidupan dia menghadapi kerana yang dibuat oleh anak-anak dia sendiri. Jadi tuan-tuan semua, kita bila berdepan dengan kezaliman, berdepan dengan gapo tak mampu nak lawan, kita bersabar. Sambil-sambil itu tuan-tuan semua, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dah, ya Allah ya Tuhanku, aku serahkan kepada kamu orang yang melakukan kezaliman kepada aku. Ya Allah ya Tuhanku, mana-mana orang yang buat kena kat aku ni, ya Allah, aku serahlah kepadamu untuk menyelesaikan masalahku dengan mereka. Dia tuan-tuan semua, orang buat kena kita sudah using lah. Satu hari kena akan balik ke dia semula. Sabar sikit ya tuan-tuan semua. Kita sabar sikit, Allah Ta'ala akan terima. Tuhan akan terima, Tuhan akan tolong kita. Sudah using lah puak-puak kita ni. InsyaAllah Ta'ala, wak kena lagu mana kita pun, akan ada satu masa. Amus bodoh mereka. Hari ni hari orang. Esok hari orang. Lusa hari orang. Tolak hari orang. Takkanlah matahari alik dia sama. Nyadalah punya alik kita. Sabarlah tuan-tuan semua. Satu masa kita boleh tengok lagu mana benda tu akan terhukum ke atas mereka sendiri. Kalau saya sebut satu cerita lah tuan-tuan semua dah. Satu cerita, tapi cerita ni orang tak suka dengar. Semua nak sebut satu cerita yang berlaku.
Sewaktu almarhum Datuk Fadil Noor ada. Sewaktu almarhum Datuk Fadil Noor, yang ini bekas Presiden PAS dulu, dia berucap dalam isu Palestin. Bersama-sama dengan ucapannya bersama-sama dengan Perdana Menteri yang keempat dan Perdana Menteri yang ketujuh. Waktu dia berucap tu tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Saya doakan semoga saudara panjang umur dan melihat sendiri akan kehancuran yang dibuat oleh akibat daripada perbuatan saudara. Dia berdoa, apa kata Datuk Fadil Noor, dia kata apa? Saya berdoa kepada Allah supaya Allah panjangkan umur dan melihat sendiri akan kesan daripada urus tadbir yang dibuat oleh saudara. Tuan-tuan semua, Allah Ta'ala panjangkan umur dia, dia dapat melihat sendiri akan kesan dia. Artinya tuan-tuan, doa manusia ni jangan kita permainkan. Doa orang ni tuan-tuan dia panggil anak panah malam. Dia tak kena pukul 8, dia kena pukul 9. Tak kena pukul 9, dia kena pukul 10. Tak kena pukul 10, dia kena pukul 11. Sabarlah. Kalau orang buat khianat demo dalam hidup, demo sabar. Hari ni hari dia. Esok, lusa, wallahu alam. Jadi kita boleh tengok bagaimana orang yang dahulunya hebat, dia buat khianat kepada orang, dia buat zalim kepada orang, akhir sekali tuan-tuan sekalian, dia menjadi makhluk yang hina. Ini mana kita kena ingat baik-baik. Jadi Nabi Yusuf dibuang oleh adik-beradik dia. Nabi Yakub ditipu oleh anak-anak dia. Bila dia rasa benda ni tak betul, apa dia buat? Fasabrun jamilun. Maka dia kata sabar itulah yang terbaik untuk aku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menolong aku. Baik. Waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'ah. Baik tuan-tuan dikasih semua ya. Waja'at sayyaratun. Kemudian tak lama kemudian Nabi Yusuf duduk ada telaga ni tuan-tuan semua. Marilah pula Tuhan hantarlah kejayaan untuk dia. Wa marra bil bi'ri, Tuhan takdirkan tuan-tuan semua. Lalu kot telaga dia tahu tadi, sayyaratun. Sayyarah dalam bahasa Arab artinya kereta tuan-tuan. Masa tu kereta tak ada lagi. Maksudnya di sini ialah orang yang naik kereta tu. Siapa dia? Musafirun. Orang yang musafir. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, marilah tuan-tuan golongan orang yang musafir. Orang musafir ni mari. Ini satu perancangan halus dari Allah ya. Orang musafir ni mari dari negeri Madian nak pergi ke negeri Mesir. Disebutkan riwayat bahawa mereka ini daripada golongan Arab al-Ismailiyina. Selepas Nabi Yusuf duduk ala telaga selama 3 hari. Kana yataraddadu alaihi bit-ta'ami akhuhu Yahuda. Masya Allah tuan-tuan semua dah. Nak cerita ni tadbir Allah ni. Waktu Nabi Yusuf duduk ala telaga 3 hari ni, siapa dijual ni tuan-tuan semua, berulang alik lah pergi ke situ Yahuda bagi makanan kepada adik dia. Dalam ramai-ramai hak jahat tu adalah seorang yang simpati. Nak masuk adik-adik beradik belakang, dia fikir hak ni pun adik dia. Nak lawan terus, tak berani lawan muka hak nu ramai 10 orang, 9 orang, nak lawan dia seorang. Maka perasaan kasihan belah ada pada dia. Yataraddadu alaihi bit-ta'am, wa marilah tuan-tuan semua makanan ke Yusuf tadi, abang dia yang bernama Yahuza. Selepas dicapuk dalam telaga, dia pun tuan-tuan semua dah puak-puak ni duduk capuk dalam telaga, tahu dia, tapi takdir Allah Ta'ala. Fasaqallahu lahu sayyaratan. Maka Tuhan puatalah, buat mari ialah kau ni satu rombongan perniagaan nak pergi ke negeri Mesir. Ni perancangan Allah. Tadbirun khafiyun min Allah. Perancangan yang halus daripada Allah. Allah Ta'ala telah memperjalankan untuk Nabi Yusuf itu supaya selamat daripada kemusnahan, selamat daripada kematian. Allah Ta'ala rombongan ni mari. Sebab Tuhan ni tuan-tuan semua, dia mengurus tadbirkan segala sesuatu ya. Segala sesuatu.
Kita baca ayat tiap-tiap pagi lepas maya dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Allah Ta'ala lah. Allahu la ilaha illahu. Allah Ta'ala lah Tuhan yang tiada Tuhan melainkan dia. Huwal hayyu, dialah yang sentiasa hidup. Al-qayyum, yakni al-qaimu bitadbirih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang sentiasa mengurus tadbirkan akan alam ini. Maka tuan-tuan dikasih sekalian, apa yang terjadi ialah Tuhan hantar mari rombongan perniagaan yang sesat ini tuan-tuan semua. Bila puak ni pergi cari air, fa'arsalu waridahum. Lalu mereka pun menghantarkan seorang pencari air bagi mereka. Mau pergi cari air lah. Rombongan ni kata, mau ni pergi cari air. Dia pergi cari air tuan-tuan semua, dia pun lah jumpa telaga. Jumpa telaga, dia pun Allah lah timbul dalam telaga. Wa adla dalwahu. Wa adla, dia pelabuh ke. Dia Allah tali, dalwahu tali timbul tadi. Allah timbul. Bila Allah tali timbul ni tuan-tuan semua, apa terjadi? Maka Yusuf alaihi salam bergantung di tali timbul ni. Fa adla dalwahu, dia bergantung di tali timbul ni. Masya Allah dah. Qala ya bushra hadha ghulam. Yang hok je karang ni tengok, Masya Allah, budak comel, dia kata. Dia lalu kepala saya dia. Oi, dia kata, saudara, ni budak comel ni. Faqala mubashiran jama'atahu as-sayyarah. Dia royak semua. Wahai kawan-kawan, dia kata, ni ada seorang budak comel duk gatul di sini. Ya bushra hadha ghulam. Bushra dia kata, oh, sukonnya kita. Tu bushra. Pada khabar gembira. Alhamdulillah. Kalau kita kata, oh, budak comel, excited tuan-tuan semua. Boleh satu orang budak comel. Masya Allah dah. Hadha ghulam. Yani hadhihi awanul bushra fahduri. Dia tahu, Allah Rabbi. Gembiranya mereka. Wah, mari dia kata. Ini budak yang comel. Hadha ghulam. Ini budak yang comel. Jamilun sabuhun zarifun. Oh, nampak riak wajah pun tuan-tuan semua. Semua lebih belaka. Masya Allah dah. Jadi dia gembira dengan adanya satu khabar gembira. Jumpa satu orang budak yang cukup lawa. Comel pun tuan-tuan Nabi Yusuf. Kes dia kena tahu dia pun kes comel lah tuan-tuan semua. Hadha ghulam. Wa ja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwahu. Qala ya bushra hadha ghulam. Dia kadang-kadang tuan-tuan semua dah. Nikmat kita ada ni kena susuk juga. Tapi comel ni tuan-tuan. Nak susuk belah mana muka dia comel. Bila comel, tak boleh susuk. Bukan nampak tengok tak. Tapi kita ni pula. Hak dalam hidup kita ni, kita boleh nikmat dan sebagainya. Jangan duk sahur kat orang belakang. Hak mana boleh susuk lah. Ni kita dapat nikmat sikit, masuk Facebook. Dapat nikmat sikit, masuk Facebook. Dapat nikmat sikit, masuk Facebook. Apa cerita ni tuan-tuan semua? Duk main Facebook semua ni. Apa cerita nak tunjuk kat orang ni? Susuk dah sebahagian nikmat. Kita kongsi kat orang benda kita boleh kongsi saja. Ni peluk dengan bini, anniversary pun tak. Tepi tu gambar. Tuan-tuan. Apalah orang kita ni kadang-kadang bodoh sikit punya perangai. Dia nikmat-nikmat Allah ni tuan-tuan boleh kita ni. Hak boleh kita kongsilah. Yang tak boleh kita kongsi, kita duduk diamlah. Amba ada nikmat amba, tak boleh nak kongsi dengan tuan-tuan. Ada nikmat amba, tapi cukuplah amba kongsi nikmat buat masjid. Sebab anak minta tuan-tuan bagi share bersama. Kita kongsilah. Macam mari amba cuti semalam kuliah. Amba dapat satu nikmat lagi. Amba pergi selesaikan satu nikmat ni, amba nak kongsi dengan tuan-tuan. Peluang untuk tuan-tuan buat pahala. Saya pun boleh pahala. Mari semalam amba tak pergi kuliah. Pasal apa tak berkuliah semalam? Sebab amba pergi Gua Musang. Pergi Gua Musang, amba ziarah satu keluarga anak yatim. Di mana tuan-tuan semua, ayah dia mati lebih kurang 60 hari yang lepas. 2 bulan cukup ayah dia mati. Tinggal apa orang anak tuan-tuan. Ayah dia ni bekas buruh rumah batu. Balik malam rumah dia ngajar Quran dengan isteri dia. Tinggal anak lapan. Seorang tu belajar guna tabung PTPTN. Seorang lagi tu belajar tabung PPTN. Seorang lagi belajar bawa Baitul Mal, wilayah persekutuan. Tinggal lagi ada 4 orang. 4 orang ni sekolah Arab, ada sekolah rendah. Disara oleh mak dia. Mak dia ni pula tuan-tuan semua, umurnya awal 40-an. Dah, dia keluarga lah.
awal 40-an. Anak kecil sekali, umur anak kecil dia ni lebih kurang 60 hari kemarin. Kemarin 60 hari. Hamba pergi, dia kata, Ustaz tolong belah mulut lah anak kita ni. Tok dia, mak tina ni pun ada. Tok dia ada. Tok dia pun seorang orang kampung biasa ya. Jadi hamba kata, saudara, patu apa saudari, apa pendapat awak? Hamba tak ada apa Ustaz, hamba mengajar Quran sikit, bolehlah duit 102 orang bagi. Pertama buatlah kuih-kuih sikit, buat jual kedai, buat karipak. Kadang-kadang buat frozen benda tu. Hamba kata, awak buat frozen ni, apa butir awak buat? Awak gana Ustaz, awak dengan tangan. Hamba kata, kita perlu bantu. Hamba duk mikir kita perlu bantu. Okey, saya kata kat dia, insya-Allah sedari mengajarlah Al-Quran itu, saya tambahkan sedikit sagu hati untuk mengajar Al-Quran. Tercarilah apa-apa dana boleh bantu mereka. Tapi dia ada anak 4 orang, tuan duduk tuan baru lepas dapur api, kita perlu bantu mereka. Anak yatim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang cara anak yatim ni supaya ni dalam syurga. Maksudnya, kalau ni syurga para Nabi, ini syurga orang cara pada anak yatim. Dia ada 4 orang anak yatim tuan-tuan semua yang masih perlu bantuan persekolahan. Tak, bermula daripada tingkatan 4 tak silap hamba. Lepas tu mari ke sekolah rendah, lepas tu orang yang umur 60 hari. Ingat duitnya tak ada, tak kerja. Suri rumah sepenuh masa, cuma mengajarlah sikit-sikit, boleh buatlah kuih. Abang kata ke dia, tak apa, insya-Allah kami sekeluarga akan tolong cari kemudahan untuk bantu saudara-saudari. InsyaAllah. Adik-adik semua jangan rusi. Sekolah macam biasa. Kalau duit tak ada gapo, sila ceritalah kepada kita ni. InsyaAllah kita cuba carilah apa-apa dah. Jadi Amba kata, Amba tak ada duit tuan-tuan semua. Amba hanya ada nama. Amba ada sedikit kudrat. Tapi ni waktu saya bagi nak pergi cara kepada mereka. Alhamdulillah. Amba ada usaha sekarang ni. Amba nak kalau boleh satu mesin untuk ngamil buat kuih. Satu freezer untuk mereka, insya-Allah. Dan saya nak cari orang yang nak bagi bantuan bulanan kepada mereka. Seorang anak berapa nak bagi? 50 ke, 100 ke? Kita buat tabungan untuk keluarga mereka. Masuk boleh-boleh kita bagi pada mereka. Nak beli pakaian sekolah, kita beli, insya-Allah. Apa keperluan hamba kata, ceritakan kepada kami akan bantu, insya-Allah. Hamba tak ada duit tuan-tuan, hamba ada semangat sahaja. Kami pergi ke Gua Musa, kami pergi dengan suka, pergi satu keluarga, 5 orang pergi sebuah kereta hamba. Alhamdulillah tuan-tuan semua, nikmat yang boleh kita kongsi, dia boleh bawa dalam kuliah untuk membantu mereka. Siapa dia berminat, tetap bolehlah messenger mesej kepada saya, kita cuba fikirkan bersama, insya-Allah. Benar dia nak tak banyak tuan-tuan. Bila kita boleh bagi kat dia mesin, bagi kat dia freezer, dia boleh buat kuih beku, karipak beku dan sebagainya. Boleh membantu dia. Kita bantu kot lain sikit-sikit. Mudah-mudahan mereka sekeluarga boleh hidup dengan selesa. InsyaAllah. Ni nikmat juga, tapi benda boleh kongsi. Kalau nikmat tak boleh kongsi, jangan tuan-tuan kongsi. Nanti ada orang deki pula. Nikmat macam yang kongsi, tak ada orang deki tuan-tuan sebab nikmat habis duit. Orang kongsi nikmat habis duit, tak ada orang deki pun. Tapi kalau orang kongsi nikmat boleh duit, semua orang deki belaka. Baik tuan-tuan semua. Jadi benda-benda begini. Maka dia kata kepada saudara dah. Saudara mari dia kata, ni budak ni. Qala ya Bushra hadza gulam. Maklumat tadi Amba letak dalam Facebook Amba nanti insya-Allah. Amba tidak akan royak di kampung mana, apa nama, siapa dia, Amba tidak akan cerita sehingga kepada orang yang betul-betul nak membantu baru Amba akan cerita. Sebab kita tak boleh menjual keaiban orang tuan-tuan semua. Saya tak suka pergi bagi bantuan rumah A, ambil gambar dengan tuan-tuan rumah, masuk dalam Facebook. Kita menghina tuan rumah tuan-tuan semua. Tidak boleh. Amba tidak, bukan prinsip amba lagu tu. Pergi bantuan, ambil gambar, kemudian masuk dalam Facebook. Kita menghina tuan rumah. Dengan pemberian kita RM100, kita menjatuhkan maruah tuan rumah. Masya Allah, amba tak suka lagu tu. Amba suka kita bagi pada mereka, biarkan mereka hidup dengan selesa di bawah jagaan kita. Baik tuan-tuan sekalian ya. Jadi tuan-tuan semua, mereka rasa gembira. Qala ya Bushra hadza gulam. Masya-Allah, dia kata budak ni, dia kata wa asarruhu bida'atan. Qala ya Bushra hadza gulam. Jadi tuan-tuan semua, setelah mengetahui hal itu, saudara Yusuf pun datang serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijual sebagai barang dagangan. Bila tubik naik karang naik depa royak. Ni dia kata ni barang untuk kita jual. Wa asarruhu bida'atan. Masya-Allah dah. Dia menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
Walau apa pun dia sembunyi tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui akan keadaan yang sebenarnya. Dia jual Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua bisamanin naqisin an thamani al-mithli. Dia jual pada harga yang begitu murah. Bidarahi ma'madudah. Beberapa sen kalau kita agak disebutkan oleh ulama, dia jual sebanyak 20 sen sahaja. 20 dirham, 20 riyal sahaja. Dia jual dengan harga Allah tuan-tuan semua. Power free lah kalau kita ada. Yakni mereka ni hakikat sebenarnya dia nak mengambil peluang tak sewi Yusuf ada sini ya. Ikut mula berapa ya apa siapa ikut. Aku kalau kita kecek kampung kita tak. Aku kawin tak saya tengok bagi duk kawin. Ikut dia malah apa ya nak wipo. Begitulah tuan-tuan semua. Lalu puak ni pun jual lah. Yusuf dengan apa ni darahima ma'dudah. Ni. Dengan beberapa sen sahaja. Tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan Maha mengetahui. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan setelah berlaku perundingan mereka menjualnya dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja bilangannya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menghargainya. Masya Allah dah. Comel setara tumua budak boleh tak harga mahal, aku jual dengan harga murah. Pasal maksud dia tak tengok muka. Tu ya tuan-tuan semua. Becinya mereka ni kepada adik kandung dia sendiri, asal kau laku beres bawah, ambil gigi lah. Masya Allah dah. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan setelah Yusuf alaihi salatu wassalam, setelah Yusuf dijual di negeri Mesir, berkatalah orang-orang yang membeli Yusuf kepada isterinya, berilah dia layanan yang sebaik-baiknya, semoga ia berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak. Dan demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati dan disayangi, dan untuk kami mengajarnya sebahagian dari ilmu ta'bir mimpi. Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka puak ni pun tuan-tuan semua waklitlah Nabi Yusuf ke negeri Mesir. Dah beli ni kan, waklit Yusuf AS ke negeri Mesir. Lepas berjalan-berjalan sampai di sana, peristiwa yang menyedihkan ini, Nabi Yusuf duduk alat telaga tuan-tuan semua, sepasang hamba dijual, dibeli. Kemudian Nabi Yusuf dibeli oleh siapa dia? Pembesar negeri Mesir. Bermulalah satu episod kehidupan baru dalam Nabi Yusuf AS. Yang membeli Yusuf itu ialah keluarga Al-Aziz. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu. Jadi tuan-tuan semua, Yusuf dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Kita sebut nama gapo tuan-tuan semua. Wa innama wasafahu an-niswah, disebutkan oleh ulama, oleh orang Nabi, annahu azizu Misra ala khazainiha. Jadi dia ni seperti menjadi menteri keuangan bagi negeri Mesir, jaga tanggungjawab hal ehwal bagi negeri Mesir. Disebutkan juga riwayat mengatakan bahawa orang ni ialah ketua polis negeri Mesir. Ada kata ketua menteri negeri Mesir yang di antara namanya disebut dengan nama Qitfir ataupun Atfir bin Ruhib Waziru Al-Maliyah, menteri keuangan negeri Mesir. Dia pun tuan-tuan daripada dibuat dalam telaga, tiba-tiba dibeli oleh orang besar negeri Mesir, menteri keuangan pula. Daripada hidup susah kepada hidup yang senang. Ni. Hidup senang ni pun tak beres Tuhan belaka. Kita nak buat nyaya kat orang, tapi Tuhan telah tulis benda ya tuan-tuan semua baik untuk semua orang. Sebab itulah orang kata, dalam hadis Nabi sebut, wala inishtama'atil insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak.
Wala in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Nabi kita sebut, Nabi kata, kalau sekiranya berpakat oleh segala jin dan manusia, wala in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yanfa'uka, untuk beri manfaat kepada kamu dengan suatu manfaat, lam yanfa'uka, mereka tidak boleh beri apa-apa manfaat kepada kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, melainkan dengan suatu nikmat yang Tuhan telah tulis pun untuk kamu. Tuhan tulis dah, maka boleh nikmat hal ni. Alhamdulillah dah. Wala in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yadurruka bi syai'in, dan kalaulah semua makhluk ni berkumpul belaka untuk mudaratkan kamu, dia tak boleh bagi mudarat kepada kamu, melainkan mudarat yang menimpa kamu itu mengikut yang sudah pun ditentukan oleh Allah. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu, maknanya kalam sudah terangkat, dakwah sudah kering, berarti ketentuan Allah sudah pun diwartakan. Begitu tuan-tuan semua ya. Ditakdirkan Allah Nabi Yusuf ni tuan-tuan akan duduk dalam istana negeri Mesir dengan penuh kemewahan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan semua, dia diberi kedudukan yang molek, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pesan pula pada isteri dia, akrimi maswahu, buat molek kepada budak ni. Sebab budak ni dia kata apa? Sifat dia ni al-khairu was-salah. Kita tengok budak ni jurus ngerti, dia kata baik lagi, juruh lagi. Maka dia berkata kepada isteri dia, faqala limra'atihi Zulaikha Aura'il binti Ra'abil. Dia kata ke isteri dia bernama, katanya nama Zulaikha. Ada setengah yang kata nama dia Ra'il binti Ra'abil. Akrimi maqama hadzal ghulam. Dia kata apa dia? Muliakan kedudukan budak ini dan kedudukan dia di sisi kita. Molekkan, elokkan kita dengan dia. Wak molek. Sebab apa? Sebab mengikut bacaan hak beli, dia kata apa? Dia kata tengok ke Yusuf, dia kata seorang budak yang cerdik. Dia tengok Yusuf ni bukan sebagainya budak, dia kata. Dalam satu riwayat disebutkan, rawa Abu Ishaq an Abi Ubaidah radhiyallahu an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud annahu qala, apa dia seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa dia? Afrasun nasi thalathatun. Orang paling bijak baca keadaan orang ni ada tiga, dia kata. Firasat ni kita baca suatu perkara. Bacalah depan, tengok tapak kaki jatuh ke tina, boleh baca. Itu firasat orang panggil. Kita tengok firasat. Firasat ni lagu ni, firasat ni lagu ni. Pertama, Azizu Misra, pembesar negeri Mesir. Hina qala limra'atihi, ketika dia berkata kepada isteri dia, akrimi maswah, muliakanlah budak ini. Wal mar'atul lati qalat li abiha ya abat ista'jirhu. Yang keduanya, orang paling bijak firasat, perempuan yang berkata kepada ayah dia. Siapa dia? Perempuan pengembala kambing berkata kepada ayah dia. Dikatakan Nabi Shu'aib alaihi salam, ya abat ista'jirhu, ayah ambillah orang ni wak kali ayah, pasal dia seorang yang baik dalam kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Yang ketiga, wa Abu Bakrin as-Siddiq hina istakhlafa Umar bin al-Khattab. Yang ketiganya ialah apa dia ni, Abu Bakar as-Siddiq ketika mana dia minta Umar menjadi khalifah bagi menggantikan dia. Jadi tuan-tuan semua disebutkan di sini bahawa ni orang paling cerdik. Jadi Wazirul Maliyah Qitfir ataupun Atfir tadi yang beli Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia kata ke isteri dia Zulaikha ataupun apa ni Ra'il bin Ra'abil binti Ra'abil, dia kata apa dia? Buat molek ke budak ni. Pasal budak ni dia kata budak yang cerdik. Jaga molek. Batu kita ni tuan-tuan kena ngaji juga ilmu sedua perkara. Ilmu yang melibatkan firasat. Bukan nak percaya tapi nak baca. Kita bukan nak percaya tapi kita nak baca. Baca ni buat peringatan kepada kita semua. Dia kadang-kadang bacaan ni tuan-tuan kita kena mikir juga. Bukan nak percaya tapi kita baca untuk peringatan. Contohlah tuan-tuan semua. Contoh paling mudah. Kalau orang ni salah tak kelih mata, pas mampu tak boleh tupai.
So, dia keluar kawan nak rakyat demo. Ni pengalaman yang 73 orang. Orang kalau mata timbul, betih tak berlabuh. Orang ni tuan-tuan semua, mata timbul ni, putih mata nampak timbul sikit. Putih mata dalam nampak timbul sikit. Betih tak berlabuh tuan-tuan semua. Orang ni kah makan gu. Nak dengar orang jajak pas tangga. Boleh dia nak sepak pas keluar. Ini jenis manusia. Yang ketiga kawan nak pesan demo. Kalau orang kecek berlaku kepik suara ke, pas mampu mu tak boleh tupai. Tak sedut percaya lah. Alamak lah. Duk main gitu. Kecek nampak lembut. Alamak lah. Ustaz, begitulah duk main kepik suara nampak lembut molek semua sekali. Hak ni kadang mau percaya dia mampu demo sekali. Dia panggil ilmu firasat. Ilmu firasat. Tengok keadaan, tengok gitu, baca gini. Bukan nak percaya tuan-tuan. Tapi kita tengok kepada firasat orang tu. Boleh tupai ke tak boleh tupai. Boleh tupai ke tak boleh tupai. Kita boleh tengok. Kita ngaji, telik, tengok. Bukan nak percaya, ambil peringatan. Ayah aku kena beringat sikit dengan orang ni, takut-takutnya makan gu. Ramah orang tuan-tuan makan gu. Ambil orang dia buat tangga je. Buat tangga untuk tejak naik. Siapa alik atas dia, sorang alik atas ni kan. Ya saya pak tangga balik kuat, pas bawah pun ada jenis orang. Aduh, dalam hidup dia mau perhati. Dia mau tengok orang tu perangai gini, orang ni perangai gini. Baca firasat tegak. Wa iktibar lah untuk kita. Maka Al-Aziz, pembesar negeri Mesir, dia tengok Nabi Yusuf. Budak ni budak baik. Al-khairu was-salah war-rusyud. Dia tengok budak ni baik. Comel, juru, cerdik, bijak. Jaga molek ni. Boleh tupai depan hari budak ni. Ni katanya apa dia ni Al-Aziz, pembesar negeri Mesir tadi. Masya Allah dah. Akrimi maswah asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan budak ni bila dia besar nanti dia boleh bagi manfaat kepada kita, aw nattakhidahu waladan, ataupun kita ambil dia buat sebagai anak kepada kita. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Demikianlah cara kata Allah, aku nak teguhkan Yusuf di bumi Tuhan. Ni tuan-tuan semua, kita sambung lagi esok lah. 7.30 dah kita ni. Cukup dah masa kita hari ni, 45 minit. Sambung lagi esok insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan yang setia bersama saya. Esok sambung dengan ayat 21. Kita ngaji cerita Nabi Yusuf. Kita bawa dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan kita terasa Quran ni duk ajar kita, duk kata kita, duk curah ilmu pada kita semua. Kita boleh bimbingan daripada kitab suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan yang sentiasa bersama saya pada setiap malam dan setiap pagi. Malam minta maaf, tak sempat sapa di rumah sebenarnya. Lagi ke Gua Musa tu lama sikit, ada hal lain lagi. Kemudian sapa di rumah sudah lewat malam lah. Jadi kita jumpa lagi lah pada malam ni insya-Allah, dan juga pada pagi esok dengan sambungan kisah ini. Siapa berminat hati hamba tu di live Facebook hamba, tu boleh respon lah kepada hamba. Sama-sama lah kita membantu anak yatim. Kita tengok peluang wak pajikan ni tuan-tuan semua, kita kena bersegera. Fastabiqul khairat. Kita bersegera, mudah-mudahan peluang tu hari kita ni jangan bagi kat orang lain. Kita ambil kita bantu dia sampailah mereka ni berjaya. Hamba ada jaga satu keluarga tuan-tuan semua. Ni ada kawan-kawan lain kah yang tolong bantu dak. Budak tu masa merah terjaga dia, 4 beradik, yatim piatu. Ayah mati masa umur 25, mak mati masa umur 27. Tikah 2 tahun. Tinggal anak kecil-kecil 4 orang. Hamba bagi geng yang mau bagi bantuan tiap-tiap bulan ke dia. Dan ni budak tu dah jahne dah. Tengok kita di macam ayah dia tengok. Kita pun suka tengok gemuk mata. Makannya sedap, ama suruh ngaji Quran, kita rasa suka. Dan kita bukan nak cari glamour manusia. Ama tak pernah masuk dalam Facebook pun letak gambar bagi channel pada mereka. Tidak. Tapi yang nak ajak tuan-tuan semua yang belajar dengan hamba, dengan kuliah hamba tiap-tiap pagi ni, tanamkan rasa gembira bila kita boleh membantu insan yang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gembirakan kita di saat kita menghadapi kesusahan hidup di padang mahsyar nanti, biiznillah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghiran wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم.